Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. So, hari ni dah 8 Ramadan 1443 Hijrah. So, Nyai baru lepas ada satu program dengan Ustaz. Dan program itu sebenarnya mengenai kuliah perubatan alternatif lah. Okay. So, mungkin Nyai akan cuba venture into acupuncture lah lepas ni selain pada bekam. Bercakap tentang rawatan alternatif ni, sebenarnya pencarian ni dah lama lah, sebabnya kan pernah sakit macam-macam kan. Jadi bila kita dah lama melalui jalan macam ni, mencari rawatan untuk diri sendiri dan juga menggunakan perawatan di hospital, kita merasakan bahawa sebenarnya kita memang disuruh untuk mencari ubat lah ataupun rawatan atau penawar. Tapi kadang-kadang ada jenis rawatan yang berjaya, ada yang tidak. Jadi sebagai seorang hamba, kita berusaha lah untuk menggunakan apa juga cara untuk mengobati diri sendiri dan juga mengobati orang lain jika mampu. Bila kita rasa diri kita ni boleh merawat orang lain, sebenarnya ada sebab. Jadi bersusulan pertemuan dengan Ustaz tu, yang baru faham bahawasanya sebenarnya dalam diri kita ni ada bakat yang Tuhan dah bagi untuk membuat sesuatu dalam dunia ni atas dasar kapasiti kita dan atas dasar anugerah ataupun kebolehan kita. Jadi kebolehan ni ada yang manusia ni dapat atas sebab dia belajar dari segi ilmiah ataupun dari segi akademik. Contohnya kita pergi universiti atau sekolah kan, dapat sijil, dapat tauliah dan sebagainya lah. Ada juga yang dapat daripada sisi keturunan katanya. Bila kita masuk dalam percakapan perbualan mengenai keturunan ni, ada juga yang terlintas perkataan saka kan. Jangan tahu, semua orang akan sebut perkataan ni. Jika orang Melayu, memang itulah perkataan yang terpepit daripada kepala otak tu kan. Dan kata saka ni sebenarnya adalah pusaka. Okay. Pusaka atau pusaka ni ada yang baik, ada yang tak baik. Itu atas dasar apa yang diturunkan lah daripada keturunan yang dulu. Okay. Yang ada tanya, Ustaz, benda ni kalau kita adik-beradik daripada si ibu sebapa, adakah ia sama? Kita dapat sama benda ni yang namanya saka ataupun keturunan ni? Ustaz kata tak. Sebab dalam 4 beradik dia pun seorang saja yang dapat. Mungkin dalam setengah orang, di 10 beradik pun dia seorang yang dapat. Dia bukan semua orang dapat, walaupun sedarah sedaging. Itu satu. Yang kedua, kebolehan ini adalah semula jadi. Dan kadang-kadang kebolehan ini kecil atau besar. Maksudnya kuat atau tak kuat, lemah atau kuat signalnya ataupun tanda-tandanya ataupun kebolehannya. Dan juga ia tidak akan berlaku pada suatu umur yang tertentu, dan juga tak semestinya daripada kecil kita dapat. Kadang dah tua baru dapat. Dia rambang. Jadi benda-benda yang natural atau alamiah ni, dia tak ada benda yang spesifik dan tak ada manual. Itu yang menyebabkan bila seseorang tu mengalami pengalaman-pengalaman yang menjurus kepada kebolehan merawat secara semula jadi ni, melalui terapi alam, melalui terapi yang bukan berunsur standard hospital care lah, in that sense kan. Jadi kita pun jadi jam, jadi pening sebab kita tak ada rujukan. Setakat yang tahu, rujukan ni tidak ada dalam penulisan yang khusus dah, kecuali kalau kita pergi ke penulisan ilmiah pun setakat yang boleh dikaji sains. Tetapi kita mesti faham ilmu ni milik Tuhan, dan apa yang diungkapkan dalam makalah-makalah sains itu tidak cukup. Setitik ilmu kita ni ibarat setitik tinta dalam lautan, begitu. Jadi untuk memahami
apa yang telah dikurniakan kepada kita pada dimensi yang bukan ilmiah. Ini adalah suatu pencarian yang abadi lah padanya, sebab susah nak dapat jawapan daripada orang yang betul. Sebabnya kadang-kadang kita jumpa orang yang tak betul, soalan yang salah kepada orang yang salah akan mendapat jawapan yang salah. Soalan yang salah kepada orang yang betul juga akan mendapat jawapan yang salah. Soalan yang betul kepada orang yang salah juga akan mendapat jawapan yang salah. Jadi susah nak dapat jawapan yang betul sebenarnya jika tiada dokumentasi. Okey. Makanya pada Nyai, kalau kita boleh jumpa orang yang boleh memberi jawapan yang tepat atas dasar pengalaman dia, yang kita boleh perhatikan betul selari dengan apa yang diperkatakannya, itu adalah suatu anugerah. Makanya Nyai bersyukur kerana Nyai ada beberapa orang sahabat yang macam ni. Satu lagi, bila kita nak mengetahui bahawa betul tak betul orang ni, satu yang rasa petunjuk yang utama adalah dia ni mesti seorang yang baik, baik budi. Okay? Baik budi ni biasanya tidak sabit dengan agama. Dia mesti baik hati, baik budi. Orang yang macam ni disayangi alam semesta sebenarnya. Apatah lagi disayangi oleh Allah yang Maha Kuasa. Kerana orang yang baik ni, dia akan baik pada semua orang dan semua makhluk Tuhan. Kemudian dia juga faham diri dia, kenal diri dia dan kenal Tuhan. Jadi Nyai tidak mahu ada satu bias di sini, tapi dalam konteks agama Islam pada Nyai, orang yang baik, budi, juga mesti faham agamanya. Apa juga agama yang dianuti, dia kena faham. Dalam agama Islam, dia kena faham hakikat sebenarnya insan itu pada Nyai. Itulah yang sangat penting. Jadi orang yang baik ni biasanya akan dipandu oleh budaya keturunannya yang baik. Okay? Jika budayanya baik, amalan hidupnya baik, biasanya orangnya baik. Dan jika agamanya baik, ia tambah lagi baik. Jadi budi pekerti baik, agama pegangan nurani baik, rohani baik. Alangkah indahnya manusia ini. Jadi ilmu yang terbit daripada orang sebegini adalah ilmu yang baik. Kerana apa yang baik masuk, baik juga adalah keluarnya. Jadi orang yang begini, jika dapat kesempatan bersamanya, mendapat tuntunan ilmu daripadanya, pimpinannya, adalah satu anugerah yang sangat besar padanya. Jadi bila kita jumpa orang macam ni, kita pun ada pengalaman sendiri, kita pun berkongsi dan mendapat feedback ataupun respons bahawa patutlah kita jumpa macam ni, patutlah kita rasa macam ni. Jadi benda-benda macam ni adalah sangat eksplisit lah, susah kita nak tulis atas kertas. Jadi hargailah masa, hargailah orang yang kita jumpa. Kita tak tahu orang yang kita jumpa esok adalah orang yang membawa impak yang apa pada diri kita. Dan mereka itu adalah sebenarnya sumber-sumber ilmu, titisan-titisan mutiara ilmu yang Tuhan bagi pada kita, yang hanya kita akan kenal dan hargai jika kita hargai Allah yang Maha Mencipta. Kerana semua karyanya tidak ada yang sia-sia. Jadi kapasiti kita, kebolehan kita sebenarnya adalah atas sebab tugas kita yang kena dibuat dalam dunia ini, dan itu adalah suatu amanah yang mana ia lebih besar daripada pekerjaan kita yang untuk mencari sesuap nasi itu. Lebih besar lagi tanggungjawab amanah itu daripada yang bersabit dengan pendapatan kita secara material. Okay? Jadi itulah minggu ni Nyai penuh dengan 3-4 hari ni Nyai penuh dengan pertemuan dengan Ustaz, dan Nyai sangat hargai pertemuan itu dan bersyukur pada Allah kerana memberi peluang untuk mengenali diri sendiri dengan baik, dari segi leluhur kita dan juga daripada ability kita, kebolehan dan kapasiti kita, dan juga kaedah untuk menggunakan apa yang diberi atau dikurniakan Tuhan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.